Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan kalender jenayah untuk edisi 29 Ogos 2015 dengan kes membabitkan seorang wanita warga Thailand yang cuba menyeludup dadah jenis kokain ke negara ini. Taktik licik wanita itu yang juga cuba menelan dan menyembunyikan dadah di kemaluannya gagal selepas ditahan dan kini dijatuhkan reman serta hukuman gantung sampai mati. Difahamkan tertuduh berbuat demikian selepas dipaksa oleh rakannya. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang memaklumkan alasan dia dipaksa itu adalah rekaan semata-mata. Ini kerana pihak pembelaan juga gagal membuktikan adanya komunikasi antara tertuduh dengan rakannya itu. Mahkamah Tinggi Georgetown Pulau Pinang memerintahkan seorang wanita warga Thailand digantung sampai mati selepas disabit bersalah menyeludup dadah ke negara ini 2 tahun lalu. Tindakan itu diambil selepas wanita berusia 30 tahun itu dipaksa menyeludup oleh rakannya dari Brazil. Tertuduh dituduh menyeludup dadah pada 5.10 petang 13 Februari 2013. Tertuduh didakwa menelan 78 ketulan berbentuk bujur selain 2 lagi ketulan sama dimasukkan ke kemaluannya sebelum keseluruhan ketulan terbabit dikeluarkan sejurus dia dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang. Polis sedang mengesan suspek utama dikenali sebagai Salman yang menetak 4 lelaki termasuk seorang remaja berusia 14 tahun dalam beberapa kejadian samun di Jalan Genting Kelang, Setapak, Khamis lalu. Dalam kejadian pertama pada jam 4.50 pagi itu, suspek dan seorang rakannya cuba meragut seorang ejen pelancongan di tempat letak kereta berhampiran sebuah kafe cyber dan menetak seorang rakan mangsa. Susulan itu, polis menahan 5 anggota geng samun berkenaan pada Sabtu lalu di beberapa lokasi di Danau Kota dan merampas sebilah parang. Ketua Pegawai Penguatkuasa Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Ampang, Hasnina Ibrahim berkata, semua yang ditahan berusia lingkungan 27 hingga 50 tahun membabitkan penggunaan pelbagai jenis dadah. Sementara itu, seorang lelaki berusia 49 tahun iaitu antara 8 yang ditahan mengakui sukar meninggalkan tabiat menghisap dadah. Malah dia turut menggunakan alasan sakit pinggang dan terpaksa mengambil dadah untuk menghilangkan rasa sakit. Dakwanya mahu berhenti menagih dadah selepas disahkan mengandung, namun hanya mampu bertahan 3 hari saja. Seorang wanita berusia 29 tahun antara yang ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bersama suaminya yang juga menagih dadah dalam satu serbuan. Dia juga memaklumkan mempunyai hasrat untuk berhenti selain menyesali perbuatannya itu. Namun, niat untuk berhenti itu berdepan kesukaran. Individu ditahan berusia lingkungan 27 hingga 50 tahun selepas dikesan positif dadah dalam pemeriksaan Ops Gegar di sekitar Ampang. Dalam operasi jam 2 pagi itu, kesemua mereka dikesan menggunakan pelbagai jenis dadah. Dalam operasi jam 2 pagi itu, kesemua mereka dikesan menggunakan pelbagai jenis dadah. Semua yang ditahan akan disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983. Turut ditahan pasangan suami isteri selepas kedua mereka mengaku mengambil dadah untuk melepaskan Gian sejak 10 tahun lalu. Penoreh getah berusia 42 tahun dijatuhi hukuman penjara 17 tahun dan 10 sebatan di Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan terhadap 2 pertuduhan merogol anak kandungnya. Hukuman dikenakan selepas tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan berkenaan. Dia didakwa merogol mangsa yang ketika itu berusia 15 tahun di sebuah rumah di Kuala Krai pada September 2011. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa merogol mangsa yang sama di rumah lain di Kuala Krai pada 12 tengah malam 27 Mei 2014. Seorang pembantu rumah dikesan mencuri wang tunai, cincin perkahwinan dan beg bagasi milik majikannya sebelum melarikan diri dalam kejadian di Pelangi Heights, Kelang, Selangor. Kejadian 1 petang itu, suspek dikenali sebagai Icha turut meninggalkan bayi majikannya berusia 3 bulan bersendirian di sofa hampir 2 jam. Suspek yang baru seminggu bekerja sempat menghantar SMS kepada adik majikannya menyatakan bayi mereka, Aira Muhammad Hairi, berada dalam bilik yang terkunci.
Adik majikannya kemudian terus memaklumkan kepada kakaknya berhubung perkara itu sebelum dia meminta suaminya pulang ke rumah. Hospital Raja Perempuan Zainab II mengesahkan berlaku pergaduhan antara beberapa pelawat dan pengawal keselamatan di hospital itu seperti yang tersebar di laman Facebook. Ia dipercayai akibat salah faham mengenai kebenaran memasuki wad. Pegawai Perhubungan Awam hospital itu, Zaid Ahmad, berkata pelawat itu dipercayai tidak berpuas hati apabila pengawal keselamatan menghalangnya membawa kanak-kanak ke dalam wad itu. Difahamkan wad berkenaan amat sensitif kerana menempatkan pesakit yang mempunyai masalah berkaitan pernafasan. Pihaknya memaklumkan orang awam sepatutnya memahami tujuan pihak hospital mengadakan undang-undang kawalan itu demi kebaikan semua pihak. Seorang lelaki berusia lingkungan 20-an maut ditembak dalam kejadian di Jalan Hiliran, Kuala Terengganu. Mangsa dikenali sebagai Wong Zi Chow dikatakan memasuki sebuah kedai untuk membeli air sebelum ditembak sejurus keluar daripada kedai berkenaan. Dalam kejadian 9.15 malam itu, mangsa cedera di bahu kanan selepas terkena beberapa das tembakan dan dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahurah untuk rawatan lanjut. Siasatan awal polis mendapati mangsa dipercayai bergelut sebelum ditembak dua penjenayah, dipercayai cuba melarikan pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux milik mangsa. Mangsa dipercayai terserempak dengan penjenayah terbabit ketika dalam perjalanan ke kenderaannya. Dengan itu, sekian dulu untuk kalender jenayah minggu ini. Terus layari laman web Harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Dengan itu, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-58 kepada seluruh rakyat Malaysia dan sempena musim cuti ini diharapkan pengguna jalan raya sentiasa mengamalkan sikap berhati-hati ketika memandu. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.